Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Keputusan siapa jadi Perdana Menteri telah diketahui beberapa menit akan datang ini. Walau bagaimanapun, keputusan terkini daripada Istana Negara ialah apabila Istana Negara mengatakan seperti yang Anda lihat di sini, Istana Negara menyatakan bahawa tarikh akhir jam 2 petang untuk parti politik atau gabungan membuktikan jumlah mereka dan menamakan calon Perdana Menteri tidak akan dilanjutkan lagi. Kita ucapkan tahniah kepada Istana Negara kerana mengambil keputusan yang begitu drastik, kerana sekiranya konflik ini terus berterusan, tidak ada senarai nama Perdana Menteri yang dapat dilantik, ini akan menyebabkan negara kita makin di dalam masalah besar berkaitan ekonomi. Saudara-saudara, menurut laporan yang kita terima ini, tidak akan ada pelanjutan waktu dan waktu adalah kekal pada 2 petang. Itu kata pegawai pengawal keluarga diraja Ahmad Fadil Samsudin kepada Malaysia Kini. Beliau ditanya sama ada tarikh akhir akan ditangguhkan lagi, parti atau gabungan yang mempunyai majoriti sokongan sepatutnya memaklumkan kepada Yang di-Pertuan Agong selewat-lewatnya pada hari kemarin. Tetapi Agong telah memperkenankan untuk melanjutkan selama 24 jam lagi. Dengan ini, setelah tepat pukul 2 petang, keputusan telah diambil. Persoalannya, kalau tidak ada keputusan cukup majoriti, siapa yang akan jadi Perdana Menteri? Aku akan jawab sekejap lagi, tapi kamu ikut dulu kupasan demi kupasan laporan berita yang kita dapat. Baru kita akan ulas siapa yang akan jadi Perdana Menteri. Pertama, secara muktamadnya hari ini dilaporkan bahawa Barisan Nasional telah pun mengambil keputusan muktamad untuk menyatakan sokongan mereka. Menurut laporan yang kita terima ini, Barisan Nasional telah putuskan bahawa mereka tidak akan sokong mana-mana gabungan. Itu kata Ismail Sabri Yaakob. Dengan keputusan ini bermaksud Barisan Nasional akan kekal menjadi pembangkang 100%. Inilah yang kita nantikan. Barisan Nasional sepatutnya jadi pembangkang yang baik. Kita setuju, aku secara pribadi sebagai pemerhati politik, aku setuju kalau Barisan Nasional menjadi pembangkang pada tahun ini hingga pada PRU 16 akan datang. Kerana ini waktunya Barisan Nasional menunjukkan bahawa mereka adalah kerajaan yang kuat. Mereka adalah kerajaan yang mampu membangun negara. Jangan dirisau, pada pilihan raya akan datang, aku percaya kalau Barisan Nasional memainkan peranan yang bagus sebagai pembangkang, mereka pasti akan bangkit semula. Lagi teruk kalau mereka menyertai Pakatan ini sebenarnya. Kalau mereka menyokong Pakatan Harapan, menurut rakan-rakan aku juga sebagai pemerhati politik, mereka kata UMNO akan terkubur selama-lamanya kerana akar umbi akan menghukum Barisan Nasional kerana mereka tidak setuju. Menurut keputusan PAU, Perhimpunan Agung UMNO, mereka menyatakan bahawa no Anwar, no DAP. Jadi itu yang akan diikuti sepenuhnya oleh UMNO. Kalau mereka menyokong PH, bermakna mereka membelakangi akar umbi dan akan menyebabkan akar umbi kecewa dan akan menolak Barisan Nasional selama-lamanya. Jadi keputusan yang diumumkan oleh Ismail Sabri Yaakob ini sangatlah bertepatan. Sepatutnya mereka menjadi pembangkang. Hari ini ahli Parlimen Perak itu berkata, beliau bersetuju, Barisan Nasional bersetuju kekal sebagai pembangkang. Alhamdulillah, Dewan Tertinggi BN telah membuat keputusan untuk tidak menyokong mana-mana gabungan untuk membentuk kerajaan, kata beliau. BN tidak menyokong Pakatan Harapan maupun Perikatan Nasional. Itu yang terbaik. Tahniah diucapkan kepada Barisan Nasional kerana berdiri pada keputusan yang tepat. Bermula daripada hari ini, aku rasa Barisan Nasional sudah mula mendapat rentaknya semula. Satu saja lagi yang perlu mereka buat, yaitu menanti Zahid Hamidi letak jawatan. Setakat ini kata Ismail Sabri Yaakob, BN bersetuju kekal sebagai pembangkang. Selain daripada itu, yang juga memberikan kita keputusan siapa yang bakal menjadi Perdana Menteri ialah apabila warisan memberikan keputusan mereka. Warisan mengambil keputusan untuk menyokong PH dan BN. Maknanya mereka tidak mahu menyokong Perikatan Nasional.
Pengerusi PH Anwar Ibrahim dan pengerusi PN Muhyiddin Yassin saling bersaing pada waktu ini untuk mendapatkan majoriti dan menyatakan majoriti kepada Yang di-Pertuan Agong. Safi Abdal melalui warisan menyatakan sokongan kepada gabungan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Warisan memberi sokongan kepada PH dan BN kerana kedua-duanya mempunyai bilangan kerusi untuk membentuk kerajaan. Dan majoriti rakyat telah mengundi PH dan BN, kata Safi Abdal. Bagaimanapun, ini berlaku selepas ahli parlimen BN dilaporkan memutuskan untuk mengelak daripada menyokong mana-mana gabungan. Gabungan undi popular dari PRU 15 untuk PH dan BN ialah 59.3%. Yang paling menarik saudara-saudara sekalian, apa yang kita jangka akan berlaku, yaitu Anwar dijangka akan ke istana tidak lama lagi. Tepat pukul 1.40 petang, media yang ditempatkan di luar pejabat Anwar Ibrahim di Bukit Gasing melaporkan bahawa pengiring polis telah tiba. Anwar dijangka akan menuju ke istana tidak lama lagi, tetapi dengan BN dilaporkan mengelak daripada menyokong mana-mana gabungan, sama ada beliau boleh mengangkat sumpah atau tidak adalah tidak pasti. Sementara itu, di Bukit Damansara semakin ramai pengunjung yang datang ke rumah Muhyiddin Yassin, walaupun tiada pengiring polis setakat ini. Jadi, dengan adanya pengiring polis datang itu, sudah kita dapat clue siapa yang akan jadi Perdana Menteri. Kerana, menurut sistem Westminster yang sama dengan United Kingdom yang sedang kita ikuti sekarang, Malaysia ada kesamaan dengan United Kingdom kerana kita sama pernah berlaku satu duluan United Kingdom apabila 1974 parlimen di United Kingdom tergantung, Ratu Elizabeth memanggil pemimpin kerajaan atau bukan kerajaan, pemimpin parti yang mempunyai majoriti paling banyak pada waktu itu menjadi Perdana Menteri. Jadi pada konteks Malaysia, siapakah yang paling banyak majoriti pada kali ini? Siapa lagi kalau bukan Pakatan Harapan dengan 82 kerusi. Makna kata, Anwarlah yang paling berpotensi menjadi Perdana Menteri. Kerana sekiranya dilihat pada bilangan kerusi yang dimenangi, memang Anwarlah yang paling layak menjadi Perdana Menteri. Dan semua penganalisis politik, pengamal media, pengamal undang-undang bersetuju bahawa Anwarlah yang layak menjadi Perdana Menteri. Jadi kita tunggulah nanti. Setakat ini yang sudah ada pengiring polis di kediaman ialah Anwar Ibrahim. Dan dikatakan di rumah Muhyiddin Yassin belum ada polis pengiring setakat ini. Jadi itu saja untuk kali ini. Berita terkini daripada Istana Negara kita akan kedapati sebentar lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.